Jika di rumah Anda ada halia, jangan lupa untuk mengukusnya, dan Anda akan dapat mengucapkan selamat tinggal kepada masalah kesehatan ringan setiap hari. Saya mempelajari langkah-langkah ini daripada petua kesehatan nenek saya, dan sesiapa sahaja, walaupun baru di dapur, boleh menjadi pakar kesehatan dalam beberapa saat. Halia bukan sekadar rempah, tetapi juga bahan yang sangat berkhasiat untuk kesehatan Anda. Khasiat hebat halia mengikut kebijaksanaan tradisional. Mengikut pepatah lama, kita sering mendengar ungkapan seperti makan lobak pada musim sejuk, makan halia pada musim panas, tak perlu risaukan Dr. Muhammad Rizal. Jika ada halia di rumah, tak perlu risau tentang penyakit ringan. 3 hiris halia pada waktu pagi lebih baik daripada sup ginseng. Jika Anda makan halia secara berkala pada musim panas, ia akan membantu Anda hidup lebih lama dan sihat. Pepatah-pepatah kuno ini menekankan manfaat kesehatan halia yang sangat besar. Terdapat banyak cara untuk menikmati halia, tetapi pada musim panas, nenek saya mengajar saya untuk membuat halia kukus yang begitu baik, sehingga kan ia boleh dijual untuk keuntungan. Manfaatnya benar-benar sukar ditandingi. Sekarang, saya akan kongsikan resep halia kukus nenek saya kepada Anda. Cukup ikuti kaidah saya, dan Anda akan dapat menikmati halia kukus sepanjang musim panas. Langkah 1, penyediaan dan pembersihan halia. Asingkan dan sediakan halia. Pertama, asingkan ketulan-ketulan halia agar lebih mudah untuk dibersihkan. Kemudian sediakan sebuah besen kecil dan masukkan halia ke dalamnya. Rendam halia dengan garam dan soda penaik. Tambah 2 sudu besar garam dan sedikit soda penaik. Kemudian, tambahkan air sehingga semua halia terendam. Kacau sehingga garam dan soda penaik larut sepenuhnya. Kepentingan pembersihan menyeluruh. Semua orang tahu bahwa halia tumbuh di bawah tanah, jadi ia sangat kotor apabila baru dituai. Mencuci dengan air biasa sahaja tidak akan membersihkannya dengan sempurna. Garam berfungsi sebagai agen penstrilan, manakala soda penaik membantu melembutkan kotoran, menjadikannya lebih mudah untuk disental, terutamanya di celah-celah sempit di antara bonggol halia. Inilah sebabnya penggunaan kedua-dua bahan ini bersama-sama membantu membersihkan halia dengan sempurna. Anda akan perasan bahwa air yang jernih dengan cepat menjadi keruh dan kotoran mula terapung keluar. Menyentuh halia. Setelah bahan-bahan larut, rendam halia selama kira-kira 10 menit. Apabila cukup masa, gunakan berus yang bersih untuk menyental seluruh permukaan halia. Ramai orang tertanya-tanya mengapa perlu menyental halia dan bukannya mengupas kulitnya. Tetapi, kulit halia bukanlah sesuatu yang patut diabaikan. Kulit halia adalah obat tradisional yang membantu mengurangkan haba dalaman dan juga kaya dengan pelbagai nutrien. Ada pepatah kuno mengatakan, biarkan kulit untuk menyejukkan, buang kulit untuk memanaskan. Kulit dan isi halia adalah seperti yin dan yang, mengekalkan kedua-duanya adalah kunci kepada keseimbangan. Oleh itu tidak perlu mengupasnya, cukup bersihkan dengan baik. Memotong dan membilas semula. Kemudian, potong mana-mana bahagian yang kasar, keras, atau busuk. Jika ada alur dalam yang sukar dibersihkan, gunakan pisau kecil untuk mengikisnya keluar dengan lembut. Selepas itu, tukar air untuk membilas sisa garam, soda penaik, dan kotoran yang tertinggal. Bilas sehingga bersih, toskan, dan letakkan halia di atas pinggan. Langkah ini membantu mengeringkan halia sebelum dikukus, mengurangkan kelembapan berlebihan dan pertumbuhan bakteria. Langkah 2, mengukus halia. Sediakan pengukus. Sekarang sediakan pengukus. Isi air, tutup, dan didihkan dengan api yang kuat. Apabila air mula mendidih, letakkan dulang pengukus di atas. Proses mengukus. Kurangkan api ke tahap sederhana rendah dan kukus selama kira-kira 10,15 menit bergantung pada saiz potongan halia. Susun halia yang telah ditoskan dengan kemas, jangan bertindih atau menekannya agar haba dapat meresap secara sama rata ke setiap bahagian. Mengapa perlu mengukus halia? Rahasia kesehatan. Halia mempunyai rasa pedas dan tajam yang tidak disukai ramai orang. Tetapi,
Apabila dikukus pada suhu tinggi, sebahagian pedasnya akan meruap bersama uap, menjadikan rasanya lebih lembut serta-merta dan mengurangkan ketajamannya. Malah orang yang tidak suka halia biasanya boleh memakannya dengan lebih mudah. Apa yang lebih istimewa ialah proses mengukus tidak memusnahkan nilai pemakanan halia, malah membantu sebagian penting seperti gingerol dan shogaol dibebaskan dengan lebih berkesan, menggandakan manfaat kesehatannya. Semasa mengukus, aroma halia akan memenuhi seluruh dapur, memberikan rasa yang sangat menenangkan dan menyegarkan. Menamatkan proses mengukus. Apabila cukup masa, buka penutup. Uap suam dengan aroma halia yang lembut akan keluar, serta-merta mengurangkan rasa tajamnya. Gunakan penyepit untuk mengeluarkan halia. Pada peringkat ini, kulit halia akan kelihatan sedikit berkilat dan isinya lebih lembut apabila disentuh. Langkah 3, menjemur kering dan menyimpan. Iris halia nipis-nipis. Biarkan halia sejuk sedikit, kemudian letakkan di atas papan pemotong dan hiris nipis-nipis. Nilai pemakanan halia. Halia kukus kaya dengan minyak pati, gingerol, asid amino, dan nutrien lain. Minyak pati membantu merangsang peredaran darah dan memanaskan badan dengan cepat. Apabila cuaca berubah, beberapa hiris halia kukus boleh membantu menghalau kesejukan serta-merta. Gingerol mempunyai sifat antioksidan dan anti radang, membantu menguatkan sistem imun, mengurangkan kerengsaan saluran pencernaan, dan menyokong sistem penghadaman yang sihat. Asid amino dalam halia adalah penting untuk pemulihan dan pertumbuhan keseluruhan badan. Menjemur halia kering di bawah matahari. Sekarang, sebarkan hirisan halia di atas dulang. Pastikan setiap kepingan tidak bertindih atau terlalu rapat. Setiap hirisan harus mendapat cahaya matahari secara langsung. Pilih lokasi yang cerah dengan pengudaraan yang baik untuk menjemur halia. Haba dari matahari membantu halia menjadi pengawet semula jadi. Apabila halia kering, kelembapan di dalamnya akan tersejat. Ini bukan sahaja menghalang pertumbuhan bakteria dan kulat, membolehkannya disimpan lebih lama, tetapi juga menjadikan sebagian penting seperti gingerol lebih pekat, menghasilkan rasa yang lebih kaya. Semasa menjemur, periksa hirisan halia secara berkala. Jika tiada cahaya matahari, Anda boleh menggunakan pengering makanan food dehydrator sebagai ganti. Periksa tahap kekeringan. Sentiasa periksa keadaan hirisan halia. Apabila bahagian tepi dan permukaannya kelihatan sedikit kering tetapi masih mempunyai keanjalan dan tidak terasa melekit, ini menunjukkan halia telah dikeringkan dengan betul. Langkah ini membantu mengekalkan nilai pemakanan dan menjadikannya lebih mudah untuk disimpan dan digunakan. Elakkan pengeringan berlebihan kerana ia akan menjadikan halia keras dan rapuh yang boleh menjejaskan rasanya apabila digunakan kemudian. Langkah 4. Menjeruk halia dengan cuka dan gula batu. Sediakan balang kaca. Langkah seterusnya, sediakan balang kaca yang bersih dan pastikan ia bebas daripada sebarang air atau minyak. Langkah ini sangat penting. Basuh balang dengan bersih dan sterilkan dengan air panas untuk memastikan bahagian dalamnya benar-benar kering. Kemudian masukkan hirisan halia kering ke dalam balang, tekan sepadat mungkin untuk mengeluarkan udara berlebihan. Saya mengisi 2 balang penuh dengan hirisan halia, tambah gula dan cuka. Kemudian, saya menambah gula batu ke dalam setiap balang diikuti dengan cuka. Saya menyediakan cuka balsamik dan cuka beras, memasukkannya ke dalam balang yang berbeza. Rasa kedua-dua jenis cuka ini sangat berbeza. Jika Anda suka rasa yang pekat, mendalam dan kompleks, pilih cuka balsamik. Jika Anda suka rasa yang ringan dan menyegarkan, pilih cuka beras. Ia bergantung pada pilihan pribadi Anda. Apabila gula batu larut, ia bukan sahaja mengimbangi kemasaman cuka, tetapi juga menambah rasa pada hirisan halia, memberikan rasa manis masam yang sangat lazat. Langkah berjaga-jaga penting semasa menjeruk. Semasa membuat halia jeruk, adalah penting untuk mengelak sebarang sentuhan dengan air atau minyak. Jika tidak, halia akan berkulat dan rosak dengan cepat. Cukup ikuti kaedah saya dan pastikan halia bersih dan kering sepenahnya, ia masih boleh disimpan dengan baik walaupun tanpa disejukkan. Penyelesaian dan pengambilan. Simpan balang pada suhu bilik dan tunggu kira-kira 10 hari. Halia akan menyerap sepenuhnya rasa cuka dan gula.
ambil tuhiris dan makan bersama hidangan harian Anda. Makan tuhiris pada waktu pagi membantu merangsang selera makan. Jika Anda tiada selera, makan beberapa hiris sahaja akan membuatkan Anda berasa ingin makan semula serta-merta. Dengan adanya sebalang di rumah, Anda boleh memakannya pada bila-bila masa untuk menyeimbangkan badan Anda. Manfaatkan air jerukan, jangan buang air jerukan. Anda boleh mencampurkannya dengan air atau meminumnya terus. Rasanya sedikit seperti cola, menyegarkan dan menyejukkan. Jika Anda mempunyai halia di rumah, cobalah resipi ini. Penjelasan lanjut mengenai halia kukus. Halia zingiber officinale adalah sejenis tumbuhan herba yang berasal dari Asia Tenggara, terkenal dengan rizomnya yang digunakan sebagai rempah dan ubat tradisional. Kaida membuat halia kukus jeruk cuka dari nenek berusia 97 tahun ini bukan sekadar resipi, tetapi gabungan teliti antara kebijaksanaan tradisional dan sains pemakanan modern. Khasiat perubatan halia, gingerol, dan shogaol. Dua sebatian paling penting dalam halia ialah gingerol dan shogaol. Gingerol sebatian yang memberikan rasa pedas unik pada halia segar. Ia adalah antioksidan dan anti radang yang kuat, membantu mengurangkan loya, menyokong penghadaman, dan mengurangkan sakit otot. Shogaol terbentuk apabila halia dikeringkan atau dipanaskan. Proses mengukus pada suhu tinggi dalam resipi ini membantu menukar sebahagian gingerol kepada shogaol yang mempunyai sifat antioksidan dan anti radang yang lebih kuat. Ini menjelaskan mengapa proses mengukus dapat menggandakan manfaatnya. Peranan haba mengukus. Mengukus halia mempunyai dua tujuan utama, mengurangkan rasa pedas dan tajam. Haba membantu sebatian pedas meruap, menjadikan halia lebih lembut dan mudah dimakan, walaupun bagi mereka yang tidak suka halia segar. Meningkatkan sebatian aktif. Haba tidak memusnahkan nutrien, sebaliknya membantu membebaskan gingerol dan shogaol dengan lebih berkesan. Minyak pati dan peredaran darah. Halia kaya dengan minyak pati. Minyak ini membantu merangsang peredaran darah dan memanaskan badan dengan cepat. Sebab itulah ia sering digunakan untuk merawat kesejukan atau semasa perubahan cuaca. Analisis langkah-langkah pembuatan. Langkah 1, pembersihan. Mencuci halia dengan garam dan soda penaik adalah teknik yang sangat bijak. Halia segar dari tanah dipenuhi dengan tanah, habuk, dan bakteria. Mempunyai sifat pensterilan. Soda penaik bersifat alkali lembut, membantu melembutkan kotoran, dan memudahkan ia dicuci. Tidak mengupas kulit, selaras dengan prinsip perubatan tradisional Cina, biarkan kulit untuk menyejukkan, buang kulit untuk memanaskan. Kulit mengandungi nutrien dan membantu mengimbangi kepanasan dalaman badan. Langkah 3-4, proses pengawetan. Resipi ini menggunakan 3 kaedah pengawetan gabungan. Pengeringan, mengurangkan kandungan E, mengurangkan peluang pertumbuhan bakteria dan kulat, dan memekatkan sebatian penting. Penjerukan dengan cuka. Cuka mempunyai pH yang rendah, menjadikannya persekitaran yang tidak sesuai untuk kebanyakan bakteria tumbuh. Ia adalah pengawet semula jadi yang sangat baik. Gula batu, persekitaran pekat yang dicipta oleh gula pekat, menarik air keluar dari sel bakteria, menghalangnya daripada hidup. Ia juga membantu mengimbangi rasa masam dan menjadikan rasanya lebih sedap. Sebab mengapa perlu menggunakan balang kaca yang kering dan bersih sepenuhnya adalah untuk mengelakkan pencemaran daripada bakteria luar. Perbezaan antara cuka balsamik dan cuka beras. Cuka balsamik dibuat daripada anggur yang ditapai, rasanya pekat, mendalam, wangi, dan manis. Cuka beras rasanya ringan, masam, dan menyegarkan. Manfaat untuk penghadaman dan peningkatan selera makan. Makan halia jeruk pada waktu pagi merangsang deria rasa dan bau, menyebabkan badan merembeskan jus pencernaan, lalu meningkatkan selera makan. Ia sesuai untuk mereka yang kurang selera makan. Air jerukan yang rasanya menyegarkan dan sedikit seperti cola boleh diminum terus atau dicampur dengan air, dan ia mengandungi sisa nutrien dari halia. Kesimpulan,
Resipi halia kukus jeruk cuka ini adalah gabungan lengkap antara sains masakan, kebersihan, dan pengawetan makanan semula jadi, memberikan rasa yang lazat dan manfaat kesehatan. Halia kukus jeruk, gabungan, herba, dan seni kulinari. Petua membuat halia kukus jeruk cuka yang diwarisi daripada nenek berusia 97 tahun ini bukan sekadar resipi biasa, tetapi satu formula penjagaan kesehatan yang telah disempurnakan dari generasi ke generasi. Ia mencerminkan falsafah makanan sebagai ubat dalam perubatan timur yang melihat setiap bahan mempunyai peranan dalam menyeimbangkan dan memulihkan kesehatan. Halia dari perspektif perubatan tradisional. Dalam perubatan tradisional Cina, halia segar dan halia kering dan jiang dianggap sebagai herba yang berharga. Resipi halia kukus nenek ini adalah kaedah pemprosesan khas yang boleh dilihat sebagai transformasi dari halia segar kepada bentuk yang mempunyai sifat pemanasan. Dalaman yang lebih kuat hampir sama dengan halia kering, tetapi masih mengekalkan kelembapan dan sebahagian sifat penyejukan dari kulitnya. Mengukus halia pada suhu tinggi membantu menukar gingerol kepada shogaol yang mempunyai kesan pemanasan yang lebih kuat. Apabila digabungkan dengan prinsip biarkan kulit untuk menyejukkan, buang kulit untuk memanaskan, ia menghasilkan produk yang seimbang. Isi halia selepas dikukus mempunyai sifat pemanasan, membantu menghalau kesejukan, menyokong penghadaman, dan memanaskan badan dengan cepat. Kulit halia yang dikekalkan membantu mengimbangi dan mengawal haba berlebihan dari isi halia, melambatkan penuaan dan memanjangkan usia. Pepatah kuno, makan halia secara berkala pada musim panas akan membantu memanjangkan usia dan kesehatan yang baik, mencerminkan kepercayaan terhadap kuasa pemulihan halia. Halia sering digunakan pada musim panas untuk memanaskan limpa dan perut. Dalam TCM, pada musim panas, orang cenderung makan makanan sejuk yang boleh menyebabkan sistem penghadaman menjadi terlalu sejuk, mengakibatkan kembung dan cirit-birit. Halia membantu memanaskan sistem penghadaman agar berfungsi lebih baik, merangsang aliran qi dan darah. Minyak pati dalam halia membantu merangsang peredaran darah, menjadikan badan lebih bertenaga, dan mengurangkan keletihan akibat cuaca panas. Analisis, pemakanan, mendalam. Selain gingerol dan shogaol, halia kukus juga mengandungi banyak sebatian bioaktif lain. Antioksidan dan anti radang, halia mengandungi beberapa polifenol. Proses mengukus dan menyeruk dalam kuka membantu meningkatkan penyerapan sebatian ini. Gingerol dan terbitannya membantu menyingkirkan radikal bebas, mengurangkan tekanan oksidatif, yang menjadi asas untuk melambatkan penuaan dan mengurangkan risiko penyakit kronik. Penyelidikan modern mengesahkan bahwa halia membantu mengurangkan sakit otot akibat penggunaan berlebihan, mengurangkan keradangan sendi, dan melegakan kerengsaan dalam sistem pencernaan. Peranan asid amino dan minyak pati halia mengandungi asid amino unit asas protein yang membantu dalam pembaikan dan pertumbuhan sel. Selain memanaskan badan, minyak pati adalah sumber aroma uniknya. Proses mengukus mengurangkan ketajaman, menjadikan bau halia kukus lebih lembut, menenangkan, dan membantu berasa selesa. Kesan penjerukan dalam cuka asid asetik. Gabungan halia kukus dengan cuka yang mengandungi asid asetik dan gula batu menghasilkan superfood dengan kesan sinergi yang pelbagai. Kesehatan usus dan penghadaman, asid asetik dalam cuka membantu merangsang rembesan, jus, dan enzim pencernaan. Makan halia jeruk pada waktu pagi membantu menyediakan sistem pencernaan untuk hidangan utama. Terdapat data menunjukkan bahwa pengambilan cuka sebelum makan membantu meningkatkan kepekaan insulin dan mengurangkan lonjakan gula dalam darah selepas makan. Apabila digabungkan dengan halia, ia menjadi pembantu metabolisme yang bijak. Menguatkan imun, halia mempunyai kesan penggalak imun yang jelas. Apabila dijeruk dalam cuka dan gula, sebatian pentingnya diawet dan lebih mudah diserap. Kedua-dua sifat antioksidan dan antimikrob halia dan kuka membantu badan melawan jangkitan biasa dengan lebih baik. Teknik pembuatan kunci kejayaan. Mengikuti langkah-langkah dengan teliti adalah kunci kepada rasa dan kesan kesehatan yang baik, pensterilan dan penyimpanan yang ketat. Prinsip utama membuat halia jeruk adalah mengelakkan sentuhan dengan air dan minyak mentah.
Air dan minyak adalah persekitaran yang baik untuk pertumbuhan kulat dan bakteri anaerobik, terutamanya apabila disimpan pada suhu bilik. Mensterilkan balang dengan membasuh dan merendam dalam air panas, membantu memastikan balang benar-benar kering dan mengurangkan mikroorganisme yang mungkin mencemari, memanjangkan jangka hayat halia jeruk. Peranan khas gula batu. Dalam resipi ini, gula batu bukan sahaja menambah kemanisan, ia mengimbangi rasa masam cuka, terutamanya cuka beras, menghasilkan rasa manis masam yang harmoni. Ia juga mewujudkan persekitaran pekat, osmosis yang menarik air keluar dari sel bakteria, menghalang pertumbuhannya dan meningkatkan pengawetan. Penggunaan praktikal dalam kehidupan harian dan kadangan. Halia kukus jeruk cuka boleh digunakan dalam pelbagai situasi. Amalan pagi, lebih baik daripada sup ginseng, makan tuhiris halia jeruk pada waktu pagi membantu merangsang jus gastrik, meningkatkan selera makan, memanaskan badan dari dalam, dan membuatkan Anda berasa segar dan bersedia untuk hari itu. Oleh itu, ia dibandingkan lebih baik daripada sup ginseng untuk menekankan kesederhanaan tetapi nilai tingginya, mencegah selsema dan demam. Apabila cuaca berubah, beberapa hiris halia kukus boleh membantu menghalau kesejukan serta-merta. Halia kukus jeruk cuka adalah cara yang baik untuk menambah kehangatan pada badan, merangsang peredaran darah, dan menguatkan imuniti semasa musim sejuk atau apabila mula berasa seram sejuk. Penggunaan air jerukan. Air jerukan tidak sepatutnya dibuang. Ia boleh menjadi minuman tenaga semula jadi. Campurkan air jerukan dengan air, mungkin tambah sedikit madu atau ais. Rasanya sedikit seperti cola, menyegarkan dan menyejukkan. Ia sesuai sebagai minuman untuk melegakan haba dan membantu penghadaman. Ia juga boleh digunakan sebagai kuah salad atau ditambah ke dalam sup dan hidangan rebus untuk menambah rasa masam, manis, dan hangat. Rumusan akhir. Resipi halia kukus jeruk cuka ini bukan sekadar petua untuk memanjangkan umur, tetapi penghabluran kebijaksanaan penjagaan kesehatan kuno dari membersihkan halia dengan teliti untuk mengekalkan kulitnya bagi keseimbangan yin-yang, mengukus untuk meningkatkan sebatian aktif, hinggalah menjeruk dalam cuka untuk pengawetan. Setiap langkah mempunyai alasan dari sudut pandangan saintifik dan perubatan tradisional. Makan tuhiris halia jeruk setiap hari adalah cara yang mudah, lazat, dan berkesan untuk menjaga kesehatan, menyokong penghadaman, meningkatkan peredaran darah, dan membantu badan mengekalkan keseimbangan dalaman, membawa kita lebih dekat kepada matlamat untuk hidup lebih lama dan sihat setiap hari.